Padahal sila. Tuan Speaker yang berhormat, pada 4 hari bulan Jun, pengumuman kenaikan harga ini telah mengakibatkan inflasi. Rakyat yang berpendapatan yang rendah dan sederhana terpaksa menghadapi masalah tekanan wang yang tidak cukup. Saya mengkritik tindakan yang kurang wajar ini. Negara Malaysia sebuah negara yang berkeluaran minyak, memandang keuntungan Petronas yang lumayan. Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Badawi tidak patut menaikkan harga bahan api secara kilat dan tinggi sebegitu. Pada 27 hari bulan Februari 2007, Perdana Menteri mengumumkan kenaikan harga minyak sebanyak 3% per liter. Ketika itu, beliau berjanji akan menggunakan wang subsidi yang berjumlah 4.4 bilion itu untuk mempertingkatkan tahap dan mutu sistem pengangkutan awam kita. Namunnya agak kecewanya, sehingga hari ini kita masih tak nampak sebarang tindakan yang lebih berkesan. Pada minggu yang lepas, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Berguna mengatakan bahawa sekiranya harga petrol turun menjadi RM1.92 per liter, maka kerajaan pusat akan memberi subsidi sebanyak 50 bilion ringgit Malaysia untuk setahun. Namun, beliau tidak memberitahu kepada rakyat Malaysia bahawa jumlah pendapatan Petronas dalam musim yang terkini telah meningkat menjadi 61 bilion berkaitan kenaikan harga petrol. YB yang Teruk Bahang kemarin ada berkata begitu. Dia kata duit yang simpan oleh MPSP itu lebih baik diguna untuk buat apa saja baik kepada rakyat. Di sini saya ingin juga menyeru Petronas yang subsidilah keuntungan kepada rakyat seluruh Malaysia dan yang simpan itu. Dan apa gunanya simpan saja yang begitu banyak untung daripada Petronas. Dan saya harap YB Teruk Bahang boleh bersetujui. Katakan Petronas yang keuntungan itu boleh ambil sedikit kepada semua rakyat. Dan di sini saya juga ingin nak menyerukan kerajaan negeri. Tidak, dia habis. Tunggu, sabar. Awal lagi, kita sampai bulan 7. Kita ada masa-masa. Dan saya ingin juga menyeru kerajaan negeri Pulau Pinang mengenai permukaan kabel style limit span jambatan. Kami nampak kerja-kerja kini giat dijalankan. Saya rasa hairan mengapa ia perlu digantikan. Bukankah apabila jambatan dibina pada tahun 1985, ia dijamin selama diguna 100 tahun. Tapi kini hanya lebih kurang 23 tahun. Sudah ia perlu diganti. Dan beberapa kos perlukah penukaran kabel ini. Dan bila ia dapat disiapkan, saya ingin nak tanya, bolehlah bagi sedikit-sedikit. Dan kita juga sedia dimaklum, masalah banjir merupakan sesuatu mimpi geri yang tidak dapat dielakkan tahun. Saya berharap kerajaan negeri dengan secepat mungkin, saya difahamkan, taman disiapkan dalam 100%. Di samping itu, saya juga menyaksikan dengan plan-plan yang disedia ada dan apa yang telah disiapkan oleh kerajaan. Apakah ia benar-benar berkesan untuk memastikan banjir tidak lagi melanda kawasan di sepanjang Sungai Ramai? Ya, kawan lama kan? Okay. Jika para sudah terbin, pam-pam yang sedia ada langsung tidak akan berfungsi secara berkesan. Saya bercadang kerajaan dan jika tidak, air akan mengalir balik ke Sungai Ramai dan menyebabkan banjir. Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Pulau Pinang mengamal dalam pentadbiran. Amat duka citanya, terdapat sesetengah, di sini saya kata sesetengah pengawal awam dan banyak kontrak saja masih tidak
sempat mengubah sikap yang sambil lewat dan tahap perkhidmatan masih tidak memuaskan. Sebahagian pengawal-pengawal dan pekerja-pekerja dan dari syarikat kontraktor tersebut memang tidak berfungsi. Mengikut aduan dakwaan, selama setahun tidak nampak pekerja yang tengkang peparitan di taman kediaman penduduk. Orang awam membayar sebagai adun. Kami berhadapan dengan orang awam yang tidak puas hati. Di sebaliknya, menerima ganjaran mereka tanpa memberikan perkhidmatan yang memuaskan. Perkhidmatan perbelanjaan yang paling tinggi di MPSP, lebih kurang 40% keseluruhan bajet. Perbelanjaan sebanyak ini tidak stabil dengan perkhidmatan yang diberkarakan oleh pihak kontraktor. Bukan semua. MPSP harus mengambil tindakan sewajar untuk membetulkan situasi ini ke tahap pecah ataupun batalkan perjanjian kontraktor yang tidak bertanggungjawab. Tindakan ini boleh menjadi satu cermin bagi kontraktor lain supaya mereka dapat mempertingkatkan tahap perkhidmatan mereka. Dan saya ingin pun ambil kesempatan ini buat sedikit penjelasan. Kataan daripada saudara saya yang YB dari bahagian dalam. Saya bersetuju apa yang kelemahan kerja kebersihan, infrastruktur dan lain-lain berlaku di MPSP di waktu ketiga dahulu. Tapi kini yang nampak berbeza di sekarang ialah MPSP sedang buat perubahan ke arah yang lebih kesan bertanggungjawab. YDP, setiausaha dan sesetengah pengarah juga sangkut turun padang menjalankan rawatan supaya lebih memahami masalah-masalah orang ramai yang berhadapinya. Dan saya mengucap terima kasih kepada YDP sebab yang saya tahu memang dia bekerjasama. Dan akhirnya, yang YB Suruhanjaya tak ada sabar-sabar. Kita masih panjang. Tapi kalau kata you ini nak cepat sikit, saya boleh bagi. Akhir saya mengucap terima kasih semua yang berhormat bekerjasama yang tidak ganggu saya. Terima kasih. Tadi penjelasan tadi pada dalam. Pertama, ini berkenaan dengan double tracking yang dibuat dalam kawasan Padang Alang. Saya nak penjelasan sikit pasal berkenaan kawasan kita bersama. Jadi, dia telah pun melibatkan warga seberang dia sebelah sini dan warga Padang Alang belah sana nak cross over tak boleh apabila